InsyaAllah kita tunggu sekejap. Dalam 2-3 orang lagi sebelum kita mula. InsyaAllah malam ni kita baca, kita sambung masih lagi dalam tajuk mata. Masih lagi dalam tajuk mata, muka surat 6, muka surat 6. Muka surat 6 sambungan ayat yang itu kita baca qul lil mu'minina yaghuddu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sambung ayat tu ya, huraian ayat yang pertama. Jadi kita dah settle, kita dah jelas hari itu tentang konsep bersyukur dengan nikmat mata. Kita dah jelas perkara haram senarai ataupun contoh beberapa perkara haram melihat ataupun haram memandang. Dan sebelum ni musannif dah cerita beberapa contoh perkara sunat dan perkara wajib menggunakan mata. Kemudian masuk dalil. Pengarang mengemukakan 3 dalil, 2 daripadanya ayat Quran dan 1 daripada hadis Nabi. Dalil berkaitan 4 semua, 2 hadis dan 2 ayat Quran. 4 ini dalil tentang Allah Ta'ala nak cerita tentang haram melihat perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ni malam ni kita akan sambung dalil yang pertama lagi. Baik, kita boleh mula. Kita dah ada ramai dah. Kita ada Ustaz Roy, kita dah ada. Jom share kawan-kawan dia, betul, boleh share. Mudah-mudahan ramai lagi teman-teman rakan-rakan kita yang dapat manfaat. Muhammad Hairil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wan Nasrullah dah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung kitab kita muka surat 6, perenggan yang pertama, iaitu sambungan huraian ayat Quran yang pertama dalam kitab. Dalam tajuk menjaga mata ini, musannif mengemukakan 4
dalil, dua daripadanya ayat Al-Quran dan dua daripadanya hadis Nabi. Jadi kita masih lagi duk bincang ayat yang pertama, iaitu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Itu ayat yang pertama. Musannif nak menjelaskan kepada kita tentang dalil bagaimana yang Allah Ta'ala cerita haram kita memandang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebelum daripada ni kita dah jelas bagaimana konsep menjaga mata menurut syariat kita. Itu secara umum kita dah tahu konsep menjaga mata menurut syariat kita. Jadi sambung malam ni dalil. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata pengarang kitab kita ini, dan ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik. Kita dah baca terjemahan dia sebelum daripada ni, jadi sambung huraian malam ni. Ada pada ayat ini, ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, sehingga akhir ayat surah An-Nur ayat 30. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu, dan ayat ini juga memberitahu tentang apa dia? Tentang su'ul adab. Dan ada pada ayat ini juga menakutkan, ini ancaman seksa dan azab atau azab daripada Allah Ta'ala. Maka fa'ut tafri', dia nak hurai. Baik, kesimpulan dia dalam ayat di atas ini, dalam surah An-Nur ayat 30 ini, musannif nak cerita bahawasanya ada 3 perkara. Dalam ayat ini ada 3 perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelaskan kepada kita. Ada 3 dasar yang Allah nak sampaikan kepada kita berdasarkan ayat di atas. Yang pertamanya apa dia? Perkara yang pertamanya Allah nak menceritakan tentang adab yang baik. Allah Ta'ala nak menceritakan tentang etika yang baik. Yang kedua, perkara yang kedua, Allah Ta'ala nak cerita tentang apa dia? Tentang su'ul adab, ataupun kita panggil punca dan sebab untuk membersihkan hati kita. Dalam ayat ini ada punca ataupun sebab. Allah Ta'ala nak jelas sebab ataupun punca untuk kita bersihkan hati kita. Apa punca, apa sebab, apa cara untuk kita bersihkan hati kita. Dan perkara yang ketiga dan ayat ini, Allah Ta'ala nak menjelaskan ancaman azab daripada Allah Ta'ala bagi mereka yang tidak menjaga pandangan. Ada 3 perkara. Baik, maka ni musannif nak tafri' ataupun nak jelaskan, nak cerita, nak huraikan, nak perincikan. Yang kata 3 tu apa dia? Maka ada pun mengajar adab. Ini perkara yang pertama. Perkara yang pertama yang Allah Ta'ala nak menjelaskan ataupun nak mengajar tentang adab yang baik kepada kita. Ada pun mengajar adab yang baik. Maka firman Allah, bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejankan mereka itu akan segala mata mereka itu. Nescaya memejankan, yakni tiada memandang mereka itu akan segala mata mereka itu. Tak memandang tu daripada bayan, daripada barang, yakni perkara yang tiada halal memandang kepadanya. Ini adab yang pertama. Allah Ta'ala nak cerita adab, kelakuan baik. Allah perintahkan supaya
manusia tidak memandang, menggunakan mata mereka itu kepada perkara yang tidak halal memandang kepadanya. Dan dengan ini perkataan dalam ayat ini menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya, menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya, hamba Allah ini, dengan berkelakuan yang baik. Jadi ada dalam ayat ini ayat perintah. Allah memerintahkan supaya kita ini berkelakuan baik, jaga mata kita, jaga pandangan kita. Allah perintah supaya kita jaga pandangan. Dengan makna apa jaga pandangan ni? Jaga pandangan daripada melihat perkara yang haram. Tu maksud jaga pandangan, pejan mata kamu ni jangan melihat daripada perkara yang haram dan perkara yang makruh. Hanyalah kita memandang, kita menggunakan mata kita kepada perkara yang ada pahala, yakni sunat maupun wajib. Itu pertama, iaitu yang kata perkelakuan yang baik itu yang Allah Ta'ala perintah kepada hambanya dengan berkelakuan yang baik, iaitu mana perintah Allah yang suruh berkelakuan yang baik, iaitu memelihara matanya, mata hamba, daripada melihat yang haram, daripada melihat yakni perkara yang haram, dan memelihara kemaluan dia. Dan ayat ni juga berkaitan dengan faraj, tapi kita tak masuk lagi faraj, anggota faraj di belakang sekali. Kita baru duduk anggota yang pertama. Nak kita duduk tajuk yang pertama, iaitu menjaga 7 anggota zahir. Kita tajuk besar kita, cara nak jaga 7 anggota zahir menurut syariat. Bagaimana cara nak jaga mata, cara nak jaga telinga, nak jaga lidah, sampailah akhirnya nak jaga faraj. Tapi dan ayat ini dirangkaikan dengan faraj. Dan memelihara, yakni menjaga kemaluannya, kemaluan hamba, daripada perkara yang tiada halal dikerjakan dengan dia dengan faraj. Jaga faraj kita, jangan kita melakukan perkara yang tidak halal menggunakan faraj. Maka wajib atas sekalian hamba, apabila perintah, maka apabila perintah Allah Ta'ala tu perintah daripada Allah Ta'ala, perintah tu turun kepada hamba, turun kepada manusia, perintah dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk larangan. Larangan tu pula ada 2. Larangan apa? Larangan haram ataupun larangan makruh. Haram memandang, kalau pandang juga dapat dosa. Kalau pandang juga akan diazab oleh Allah Ta'ala, tu dipanggil dosa. Kalau tak pandang dengan niat junjung hukum Allah Ta'ala, dapat pahala kerana meninggalkan larangan ataupun meninggalkan mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan larangan Allah. Maka ada perintah datang daripada Allah, apa yang perlu hamba buat, maka wajib atas sekalian hamba, wajib atas, wajib dipaksa. Wajib itu Allah Ta'ala paksa sekalian hamba supaya apa? Menjunjung perintah Tuhannya. Menjunjung ni mengikut dan patuh. Mengikut tu dipanggil akur, tu makna menjunjung. Wajib hamba menjunjung, yakni akur dan patuh. Tu patuh, apa makna patuh? Tak membangkang. Tu dipanggil akur dan patuh. Dia akur apa saja perintah Allah, dia tak condemn. Tak condemn perintah Allah. Tu dia panggil akur dan patuh. Patuh apa saja perintah Allah, tak banyak tanya, tak condemn, tak rasa tak puas hati. Tu dia panggil akur. Junjun perintah Tuhannya, perintah Tuhannya, Tuhan hamba. Perintah tu khitab lah, khitab Allah Ta'ala. Perintah dalam bentuk apa? Dalam bentuk suruhan, dalam bentuk larangan. Ini perintah bukan suruh, perintah larangan.
perintah dalam bentuk larangan. Larangan tu pula larangan haramun, larangan haram. Baik. Dan jika tiada, dan jika tiada apa? Tiada patuh kepada perintah Allah. Tu jika tiada. Dan jika tiada, yakni tiada patuh kepada perintah Allah, nescaya, jawab jika. Jika ni tiap-tiap jika ada nescaya, ada jawab dia. Nescaya apabila tak patuh kepada perintah Allah, Allah Ta'ala suruh perintah itu dalam bentuk larangan, larangan haram, jangan kamu pandan, tiba-tiba dia ingkar, tak patuh, tak akur, tak junjung perintah Allah Ta'ala, tak dengar cakap, apa? Nescaya, jawab. Nescaya adalah ia hamba itu jahat perangai. Ini perkara yang kedua yang Allah Ta'ala nak sebut. Jahat perangai dia, jahat kelakuan, jahat apa nama ini, tingkah laku manusia, kerana engkar kepada perintah Allah. Dan patut ia orang yang jahat perangai itu dimurkai. Dan patut ia jahat perangai itu dimurkai, tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murka dia, Allah tak suka dia. Sebab itulah makruh ini dari segi bahasa Arab, karahah ini, karah ini makna apa? Karah maknanya perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala, perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Tu dalam bahasa Arab. Tapi kita bukan nak faham dalam bahasa Arab, kita nak faham dalam bahasa fiqh. Kalau kita belajar fiqh, kena faham bahasa fiqh, kena faham bahasa menurut syariat. Bahasa fiqh ni maksud dia kita kena faham setiap bahasa di sisi sisi pandang syariat. Tu panggil istilah fiqh. Istilah fiqh ni maksud dia bahasa syariat, bahasa agama. Apabila agama kata karahah, apabila agama kata makruh, apa makna dia? Maknanya buat dapat pahala. Maknanya kalaulah buat itu tak berdosa, tetapi tinggal dengan niat junjung hukum Allah Ta'ala dapat pahala. Itu dia panggil makruh. Itu dari sudut syariat, dari sudut fiqh. Tapi dari sudut bahasa Arab, karahah ini perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, perkara yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Cuma benci itu kalau buat juga dia tak Allah Ta'ala tak ganjar dosa. Itu dia panggil karahah. Nescaya dan patutlah ia dimurkai dan diseksa oleh Allah Ta'ala, diazab oleh Allah Ta'ala. Diseksa ini bukan di dunia, diseksa ini di akhirat. Apabila seksa akhirat dalam bentuk neraka. Dan ada pun memberitahu, ni memberitahu ni dasar yang kedua. Perkara yang kedua dalam ayat ini yang Allah nak jelaskan kepada kita, ada 3 perkara yang kita sebut di awal tadi. Ada 3 perkara dalam ayat ini Allah Ta'ala nak jelas kepada kita. Pertama dia, Allah Ta'ala nak jelas tentang adab yang baik, tentang perangai yang baik. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala perintah suruh kita jaga pandangan mata, daripada melihat perkara yang tidak halal, melihat perkara yang haram. Maka hamba yang baik akan mengikut, akan akur dan patuh kepada perintah Allah. Yang kedua pula Allah Ta'ala nak jelas apa dia? Yang kedua Allah Ta'ala nak jelas tentang su'ul adab, tentang perkara yang su'ul adab, yang jahat adab dia. Ataupun dalam bahasa lain, lebih spesifiknya, perkara yang kedua ini Allah nak jelas apa dia? Punca dan sebab yang kita kena tahu, sebab untuk membersihkan hati kita, apa yang kita kena jaga. Nak bersih hati ni nak kena jaga apa dia? Tu
dan ada pun memberitahu. Yang ini memberitahu tu daripada 3 perkara di dalam ayat yang tersebut. Memberitahu su'ul adab, tentang perangai yang kurang baik, ataupun kita sebut tadi lebih spesifik dia punca ataupun sebab, punca ataupun sebab untuk membersihkan hati kita. Maka firmannya, firmanullah subhanahu wa ta'ala, bermula demikian memejamkan mata. Memejamkan mata ni sama ada kita pejan hakiki, pejan sungguh, ataupun pejan majazi. Apa pejan majazi? Pejan majazi ni maksud apa? Maksud dia tak melihat perkara yang dia haram. Tu panggil memejan mata. Pejan hakiki pun boleh, pejan majazi. Pejan majazi apa? Pejan majazi ni nama saja pejan, tetapi murad dia nak pada pejan tu apa dia? Iaitu tidak melihat perkara yang haram. Tak pejan, berjalan tak pejan, tengok kiri kanan depan belakang tengok, cuma tak tengok benda haram. Maka tak tengok benda haram itu dia panggil seperti pejan. Pejan majazi, bukan hakiki pejan. Kalau pejan hakiki tak boleh nak bawa kereta. Kalau pejan hakiki nak berjalan pun tak boleh. Bermula demikian memejan mata dan memelihara farah itu. 2 sebab ni, memelihara farah dan pejan mata lebih membersihkan. Bersih apa? Lebih membersihkan hati dan lebih menambahkan. Menambah apa? Menambahkan kebajikan, menambahkan kebaikan. Lebih menambahkan kebaikan, lebih menambahkan kebajikan, lebih menambahkan pahala. Tak tengok tu, ni pejam majazi. Tak tengok benda halal, tak tengok benda haram. Ketika kita rasa nak tengok benda haram, nak tengok orang yang tidak halal pada kita, nak tengok benda haram. Musim ni tak apalah, musim PKP ni tak mencabarlah. Tutup kita puasa bulan Ramadan, duduk di rumah, boleh jaga mata kita, jaga pandangan kita, tak tengok perkara orang-orang yang haram kita tengok. Ada rahsia kita. Jadi bersih mata kita, bersih hati kita. Kalau kita keluar pun pakak-pakak semua, pakak emas semua. Lelaki pun pakai topeng, perempuan pun pakai topeng. Jadi tak nampak muka semua, nampak sikit saja. Jadi tak tahu siapa cantik, siapa tak cantik, sama je, semua cantik. Selamatlah, tu rahsia hikmah COVID-19. Kita boleh jaga pandangan kita. Jadi kita jaga pandangan kita ini boleh membersihkan hati, dan juga apa dia? Boleh menambahkan, boleh lebih menambahkan kebajikan dan kebaikan bagi mereka itu. Macam mana yang kata tambah kebajikan? Boleh menambahkan kebaikan. Maksud kebajikan dan kebaikan ini pahala. Boleh menambahkan pahala lagi. Kalau kita jaga pandangan mata kita, bukan saja boleh bersih hati, tapi boleh tambah pahala. Macam mana tambah pahala? Itu kena tahu teknik menjana pahala. Sebab itu ilmu fiqah tidak boleh ditinggalkan. Sesiapa yang meninggalkan ilmu fiqah, sesiapa yang skip daripada mengaji ilmu fiqah, maka dia akan jahil tentang cara menjana pahala. Dia tak tahu bagaimana teknik menjana pahala. Dia tak tahu senarai perkara yang nak dapat pahala, dan senarai perkara yang dilarang jangan buat untuk dapat pahala. Itu kita dah sebut di dalam kuliah sebelum daripada ni. Sebab itulah di sini dia kata tak memandang itu boleh menambahkan kebajikan, yakni pahala.
Macam mana yang boleh menambahkan pahala? Dengan sebab tak mandan benda haram. Iaitu ketika kita rasa nak tengok perkara yang haram, maka kita tahan nafsu kita. Kita tahan nafsu kita. Aku tak tengok ni dan terlintas di hati kita, aku tak tengok kerana menjunjung hukum Allah Ta'ala. Aku tak tengok ini kerana perintah Allah Ta'ala. Perintah apa? Perintah larangan yang nama haram. Aku tak tengok ini, bahasa direct dia, aku tak tengok kerana haram. Kalau tak haram aku tengok. Kalau tak kerana haram lah, nescaya aku tengok. Nescaya aku tenum. Aku nak tahu cantik ke tidak. Oleh kerana haram, Allah Ta'ala tak bagi tengok, maka aku lawan nafsu aku nak tengok. Ketika itu kita diberi kokkan pahala. Itu dipanggil memandan, menjaga mata, boleh menjaga pandangan jangan tengok benda haram ini, boleh menambahkan kebajikan, boleh menambahkan pahala kepada kita. Pahala apa? Orang panggil pahala meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak ada modal, tak tahu, maka kita tengok, kita tahu haram, tapi tak tengok tu kita tak tahu dapat pahala ataupun tidak. Kenapa tak tengok? Saja. Kenapa tak tengok? Saja malu. Mana tak dapat pahala, bukan kerana Allah Ta'ala. Baik. Memberitahu Allah Ta'ala. Ini perkara yang kedua dan ayat ni. Ayat ni nak cerita 3 perkara. Perkara yang kedua dan ayat ni dia nak cerita punca ataupun sebab untuk kita bersihkan hati. Cara untuk kita bersih hati. Memberitahu Allah, yakni memberitahu oleh Allah Ta'ala. Allah tu jadi fa'il. Memberitahu Allah, memberitahu oleh Allah Ta'ala dengan ini perkataan. Dengan ayat ini atas bahawasanya memejankan mata. Ni dalam ayat ini, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Apa yang Allah Ta'ala nak jelas kepada kita? Ini perkara yang kedua. Allah Ta'ala nak jelas kepada kita bahawasanya memejankan mata dan memelihara farah itu, jaga kemaluan kita itu, keduanya, pejan mata dan jaga kemaluan, sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Ini kita kata perkara yang kedua, dan ayat ini Allah nak menjelaskan tentang sebab untuk kita membersihkan hati. Apa cara untuk kita bersihkan hati? Apa cara dia? Ini salah satu cara, bukan satu saja cara, banyak. Ini salah satu cara, iaitu kita jaga mata kita dan farah kita daripada melakukan dosa. Dan sebab bagi membanyakkan dosa ni, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, samalah. Dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Sebab nak membersihkan hati, dan sebab untuk melipat gandakan pahala kita. Apa cara untuk kita melipat gandakan pahala, kena tahu. Maka kita nak tahu cara nak lipat gandakan pahala, cara nak create pahala, maka kita nak kena tahu ilmu fiqh. Kita ni duk belajar ni ilmu tasawuf dikombinkan dengan fiqh. Ilmu tasawuf zahir, maka dia menggabungkan dengan ilmu fiqh. Tasawuf zahir ni dia mesti wajib kena gabungkan dengan ilmu syariat, ilmu fiqh. Kerana ilmu fiqh itu panduan tata cara untuk kita hidup di atas dunia ini. Kita kena tahu. Baik. Dan sebab yang kedua, selain daripada sebab untuk membersihkan hati, dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Banyak itu, maksud banyak apa? Banyak bilangan kebajikan. Banyak bilangan kebajikan, bukan satu dah. Maksud membanyakkan pekerjaan kebajikan, banyak bilangan kebajikan. Dengan sebab kita jaga pandangan mata kita, boleh membanyakkan pahala kita, membanyakkan bilangan kebajikan, bilangan kebaikan.
Dan juga banyak ni maksud apa? Maksud banyak ni, banyak ini maksud dia lipat ganda kebajikan. Kebajikan, amalan kebajikan satu je, tapi boleh berganda. Tu dengan sebab kita jaga mata kita, kita jaga pandangan kita, boleh berganda kebajikan kita. Dan ada pun ini, ada pun ni dia panggil, ada pun ni, ini perkara yang ketiga dan ayat ini. Ayat ni nak cerita tiga benda. Pertama, dia nak cerita tentang akhlak yang baik, perangai yang baik, tingkah laku yang baik, iaitu orang yang jaga pandangan mata, orang yang akur kepada perintah Allah Ta'ala, itulah orang yang baik di sisi Allah Ta'ala. Orang yang berakhlak baik di sisi Allah Ta'ala, kerana dia mengikut perintah Allah. Allah perintah wajib dia buat, Allah perintah sunat dia buat, Allah perintah haram dia tinggal, Allah perintah makruh dia tinggal. Itulah orang yang akur kepada perintah Allah. Maka di sisi Allah nama dia orang yang berakhlak, beradab, yang mulia, yang baik di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala nak cerita apa? Yang keduanya, Allah Ta'ala nak cerita su'ul adab, orang kurang adab. Ataupun bahasa spesifik, Allah Ta'ala nak ceritanya punca ataupun sebab, ataupun cara untuk kita bersihkan hati. Salah satu sebab dia banyak, kita cerita sekejap lagi sebab untuk bersih hati. Mungkin kita jangan-jangan dengar sebab yang ada, beberapa sebab yang dikumpulkan oleh ulama. Sebab untuk bersih hati, salah satu cara dicerita oleh musannif ini, jaga pandangan mata kita, jaga farah kita. Kerana pandangan mata kita jaga pandangan, jangan tengok benda haram, jangan tengok benda makruh. Kerana apa? Kerana untuk kita jaga hati. Kalau kita tak jaga pandangan kita, tak jaga telinga kita, tak jaga mata kita, hati kita tidak akan bersih. Kita saja dakwa kata hati kita clear, hati kita bersih. Kerana nak membersihkan hati, dia ada banyak cara dia. Salah satu cara, salah satu sebab dia, kita kena jaga pandangan mata kita. Dan yang ketiga apa dia nak cerita? Dan ayat ini nak cerita yang ketiga ialah innallaha khabirun bima yasna'un. Allah nak cerita tentang ancaman azab orang yang ingkar kepada perintah Allah. Kena tahu, kita kena nampak azab yang Allah Ta'ala ancam kita, kepada orang yang tidak akur kepada perintah Allah Ta'ala. Allah sediakan azab. Ini yang ketiga. Baik, sebelum kita nak masuk yang ketiga, dalam kitab ni sebut salah satu cara untuk membersihkan hati, satu saja dalam kitab kita sebut, iaitu apa dia? Iaitu jaga pandangan mata. Yang kita nak sebutnya ada lebih kurang asas. Kita nak sebut asas. Asasnya, cara untuk kita membersihkan hati. Biasa kita dengar dalam tazkirah, kita dengar dalam wacana, kita dengar dalam dalam kuliah-kuliah tafsir. Cara untuk jaga membersihkan hati ni, kita kena perbanyakkan zikrullah, kita kena memperbanyakkan zikir kepada Allah Ta'ala, kita kena memperbanyakkan istighfar kepada Allah untuk membersihkan hati kita. Untuk membersihkan hati kita, kena banyak baca Quran. Baca Quran boleh membersihkan hati kita. Zikirlah apa saja zikir yang ma'thur, kerana zikir itu boleh membersihkan hati kita. Apa lagi? Istighfar banyak, salawat kepada Allah Ta'ala banyak, kerana dia boleh membersihkan hati yang kotor. Itu biasa kita dengar. Adakah itu satu-satunya cara untuk membersihkan hati? Tidak. Ada banyak cara asas untuk membersihkan hati yang kita mesti lihat dari angle, dari sudut, dari sisi pandang ilmu tasawuf. Ada asas lebih kurang ada 4 perkara asas, cara ataupun usaha kita untuk membersihkan hati. Yang pertama apa? Ini asas. Yang pertama, usaha untuk membersihkan hati, tip untuk membersihkan hati, kita mesti akidah kita, ini asas tunjan. Dia kena mula dengan tunjam dulu, dia package. Usaha untuk membersihkan hati ini, bersih hati sebenar-benar, bukan hanya satu cara.
Tapi banyak cara asas. Dia bermula dengan asasnya ialah mesti akidah yang sahih. Kena berusaha supaya kita, akidah kita, pegangan kita, iman kita sahih berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Bagi kita kenal Tuhan, bagi kita kenal Allah Ta'ala. Kerana yang nak membersihkan hati ni Allah, bukan usaha kita, bukan kita. Kita hanya berusaha mengikut acuan yang ditinggalkan oleh Nabi kita, jadi amalkan oleh para ulama kita. Maka kita kena kenal siapa Tuhan kita, yang akan membersihkan hati kita, yang akan membuang segala kotoran yang berada di hati kita, Allah. Maka usaha yang pertama, tip yang pertama untuk membersihkan hati, mesti akidah yang sah, akidah yang sahih. Ini penting, ini dasar yang pertama, ya. Perkara yang asah dan hidup kita kena akidah yang sahih. Usaha cari ilmu tauhid, berusahalah sungguh-sungguh kita lengkapkan diri kita dengan akidah yang sahih, pegangan yang benar, berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua apa dia? Yang keduanya ialah kita kena ada apa dia? Tip yang kedua, usaha yang kedua, kita kena tahu tentang ilmu syariat. Kena tahu ilmu syariat. Kena tahu ilmu tentang cara untuk membersihkan membersihkan najis zahir. Kena tahu ilmu tentang membersihkan hadas daripada badan kita. Kena tahu ilmu tentang cara membersihkan najis zahir di badan kita sebelum kita nak membersihkan najis batin yang berada di hati kita. Segala maksiat hati kita, amalan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala yang kita beramal di hati kita, sifat hati yang diharam oleh Allah Ta'ala dinamakan najis batin dan ilmu tasawuf. Sebelum nak sucikan najis batin, kena tahu suci najis zahir. Kena tahu bagaimana cara untuk bersuci daripada hadas. Kena tahu bagaimana cara untuk bersuci daripada najis zahir. Sama ada najis itu mughallazah, sama ada najis itu mutawassitah, sama ada najis itu najis mukhaffafah, najis ringan. Kena tahu cara nak bersuci hadas. Sama ada hadas itu besar maupun hadas itu kecil, kena tahu. Dan tahu ilmu syariat berkaitan dengan ibadat. Ibadat apa dia? Ibadat sembahyang dan ibadat-ibadat lain. Yang kedua. Baik, yang ketiga, amalan yang ketiga, bagaimana cara sebab untuk membersihkan hati yang ketiga. Yang ketiga ini mampu ataupun dapat mengawal anggota zahir daripada melakukan maksiat zahir. Ini kenapa kita nak kena jaga anggota zahir. Inilah yang disebut oleh para ulama kita, yang disebut dalam kitab kita ini, sebab yang ketiga ini, iaitu kena jaga mata. Kena jaga mata. Tapi bukan mata saja kena jaga. Oleh kerana kita baru duduk tajuk yang pertama daripada 7, kita bincang jaga mata. Tetapi sebab yang ketiga ini, kita kena menjaga ataupun mampu mengawal anggota zahir daripada maksiat zahir. Anggota zahir yang kita bincang ada berapa? 7. Kena mampu kawal anggota zahir dulu. Kawal daripada melakukan maksiat, baru kita boleh patternkan hati kita. Baru kita boleh nak lahir sifat sabar. Bukan senang. Sifat sabar bukan boleh buat, bukan boleh tiru-tiru sabar ni. Nak buang amarah dan hati kita bukan boleh buat-buat. Kena mula daripada basic dulu. Kena mula jaga anggota zahir dulu, baru kita ada kekuatan untuk kita bersihkan anggota hati. Kerana nak bersih hati, kena tutup 7 anggota. Kena tutup 7 pintu maksiat yang masuk, yang boleh mengotorkan hati kita. Kerana kata Nabi, tiap-tiap dosa yang kita lakukan daripada 7 anggota kita ini akan menyebabkan hati kita kotor. Pandangan kita, pandangan yang haram, menyebabkan Allah Ta'ala titik hitam dalam hati kita. Hati kita bertambah kotor.
lagi kita buat perkara haram, lagi kita dengar benda haram, lagi kita tengok benda haram, lagi tambah kotor, lagi tambah kotor. Sebab itu cara nak bersih hati, tutup 7 pintu maksiat, dosa yang boleh menyebabkan hati kita kotor. Ini cara, kena tahu cara untuk bersih hati. Itu sebab kata para ulama kita ini, kata musannif, sebab nak bersih hati itu kena jaga mata, kena pejamkan mata daripada melakukan perkara yang daripada melihat pandangan yang haram. Itu nombor 3. Nombor 4 apa dia? Nombor 4 kita sebut 4 saja asas. Nombor 4 apa dia? Nombor 4 ini bersihkan hati daripada sifat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Hati tidak akan bersih selagi mana dalam hati kita penuh kotoran. Kotoran apa dia? Bukan kotoran dosa semata-mata, dosa daripada luar, tapi dosa dalaman. Dosa daripada luar, dosa dengan sebab anggota, dosa dengan sebab lidah dia bercakap benda haram, dosa dengan sebab mata dia melihat benda haram, dosa dengan sebab telinga dia dengar benda haram. Itu dosa datang daripada luar. Kotoran yang Allah Ta'ala titik hitamkan dan hati kita dengan sebab unsur luar. Dan ada dosa dalaman, dosa amalan batin kita yang menyebabkan dosa lagi bertambah, hati kita kotor. Apa dia? 10 kita akan belajar 10 sifat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang dimodulkan, yang disusun oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita dah sebut dalam kuliah awal-awal dulu. Kita kena clearkan 10 sifat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sifat mazmumah, sifat yang tercela itu, dan kita masukkan sifat yang baik, sifat yang mahmudah. Buang amarah, masuk sabar. Apabila amarah tidak ada, maka sabar ada. Sebab tu kita kata sabar dia tidak boleh buat. Sabar bukan boleh tiru-tiru, dia ada cara dia untuk bersabar. Kita kena buang amarah dulu, kita kena clearkan amarah dulu, kita kena clearkan riak dulu. Ni dia ada riak lagi, dia tak tahu riak tu apa dia. Kena kenal apa dia riak, kena kenal apa dia ujub, kena kenal apa dia takabur. Sifat-sifat yang tercela, sifat yang buruk, sifat yang hina ini kena buang dulu. Dia tak tahu takabur apa dia, bangga diri itu apa dia. Dia tak tahu riak dalam ibadat apa dia. Riak dalam ibadat. Mengaji pun boleh riak, mengajar pun boleh riak, menuntut ilmu ni boleh riak, semayan boleh riak, sedekah boleh riak. Dia tak tahu apa dia riak. Maka tidak akan boleh membersihkan hati. Kerana cara untuk membersihkan hati keempat, mesti bersih hati daripada sifat yang tercela, barulah Allah Ta'ala akan bersihkan hati kita. Apabila hati kita bersih, maka dia menjadi asas, menjadi tapak untuk Allah Ta'ala campakkan nur, tampakkan nur tajalli, nur ma'rifah, cahaya. Sebab tu penting untuk clearkan hati kita, bersihkan hati kita daripada perkara yang diharam oleh Allah Ta'ala, supaya kita akan dicampakkan, hati kita akan dicampakkan nur waridat, akan dicampakkan nur yang tajalli, tempat nak tajallinya kebesaran Allah, tempat nak tajallinya setiap sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita belajar. Kita belajar tauhid, maka kita nak tajalli, kita nak rasa sendiri, kenal Allah Ta'ala secara zauqiyah. Maka inilah proses dia. Baik, tengok yang ketiga, settle. Itu kita nak sebut 4. Kita tulislah, ingat nak tulis tadi, tak apa, tak sempat dah lah. Ingat nak tulis 4, tuan-tuan tulis sendirilah. Ada yang tanya muka surat tu, ada Amri dah jawab dah.
Baik, saya tak tulis tuan-tuan, mungkin tuan-tuan sempat tulis tadi. Saya jelas 4 ini asas dia. 4 asas cara untuk kita membersihkan hati. Ini menurut ulama tasawuf. Kerana bersihkan hati ini diperlukan kombinasi di antara ilmu syariat dengan ilmu tasawuf. Dan satu lagi, jangan lupa, kombinasi ini mesti 3 serangkai, tidak boleh bercerai, tidak boleh berpisah, iaitu akidah, syariat dan tasawuf. Itu mesti lengkap untuk kita nak bersihkan hati kita. Baik. Yang ketiga, perkara ketiga, kita settlekan perkara yang ketiga. Dalam ayat ini dia nak cerita 3 perkara. Perkara ketiganya ancaman daripada Allah Ta'ala kepada mereka yang tidak patuh dan tidak akur kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada pun menakutkan, ini ancaman. Maka firman Allah Ta'ala, mana kata ancaman daripada Allah Ta'ala dan ayat tersebut, firman Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui. Innallaha khabirum bima yasna'un. Kita yang belajar ilmu tauhid, maka kita kena praktik ilmu tauhid. Jangan ilmu tauhid itu kaku, jangan ilmu tauhid itu berada dalam kitab saja. Maka kita kena praktik, hidupkan ilmu tauhid. Ini sedar kita boleh berinteraksi dengan ayat ini. Kita faham ancaman daripada Allah Ta'ala bagi mereka yang tidak akur kepada perintah Allah. Mana dia? Allah Ta'ala kata, aku sangat mengetahui. Ya Allah Ta'ala ini akan batinnya. Allah Ta'ala tahu batinnya, batin hamba Allah Ta'ala. Baranian perkara yang mengerjakan kamu akan dia akan perkara. Seperti mengetahui ya Allah akan zahir perkara. Apa saja perkara yang kita buat, Allah Ta'ala tahu zahir dan batin. Dalam hati kita Allah tahu, dan perbuatan amalan zahir kita pun Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu dengan sifat ilmu dia. Ini sifat pengetahuan yang ada pada zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu kita melihat. Allah Ta'ala tahu hakikat zahir kita melihat, dan Allah Ta'ala tahu tentang batin kita. Maka selagi membalas ia Allah, akan membalas ia Allah Ta'ala akan seseorang itu, jika ada ia perkara yang mengerjakan kamu tu yang baik. Jika ada ia perkara mengerja kamu tu yang baik, perkara yang baik, nescaya membalas ia Allah dengan pahala. Perkelakuan kita, pandangan kita, pandangan yang baik, nescaya akan tu selagi membalas, akan Allah Ta'ala balas, akan Allah Ta'ala bayar kepada kita dengan bayaran pahala bagi mereka yang melakukan pekerjaan yang baik. Ini pandangan yang baik dan kesenangan. Nescaya membalas ia Allah dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Tu semua tu dia nak atah tafsir pada pahala. Pahala tu apa dia? Pahala tu tiap-tiap kebaikan yang Allah ganjarkan kepada kita dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk syurga. Kemuncak kebaikan itu apa dia? Kemuncak kebaikan yang Allah balas kepada kita ialah syurga. Syurga itu kemuncak kebaikan. Sebelum syurga dah ada kebaikan. Dalam kubur Allah Ta'ala beri kebaikan. Padang mahsyar Allah beri kebaikan kepada kita. Dan kemuncak kebaikan Allah beri kepada kita ialah syurga. Dan jika ada ia barang yang mengerjakan kamu, yang perkara yang kita buat itu kejahatan, kalau benda tu jahat, pandangan tu pandangan yang jahat, maka membalas ia Allah dengan seksa dan api neraka. Maka Allah Ta'ala akan balas kepada kita dengan seksaan dan api neraka. Baik, kita habiskan sikit lagi
dalil yang kedua. Kita baca dua dalil malam ni, dan dua dalil lagi kita akan sambung bulan depan. Dan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Allah Ta'ala tahu akan segala mata yang khianat, iaitu apa makna khianat itu? Khianat ni, khianat ni apa dia? Ya'lamu kha'inatal a'yun. A'yun tu jamak. Allah Ta'ala mengetahui akan segala mata-mata yang khianat. Apa dia khianat ni? Iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Mencuri pandang, curi pandang. Mencuri pandang hak haram ni. Dia tahu tengok haram, dia tahu haram tengok, tapi tengok sak je, curi pandang. Tengok sekejap saja, lepas tu kalih kot lain lah, siapa pun tak nampak. Waradun wa barqa. Nampak warak lah, tapi warak, orang kata warak tak kucing. Warak kucing, tak ada tuan dia sapu. Kita pun warak juga, tak ada orang tengok juga. Ada orang buat-buat tak tengok. Tu dia panggil mencuri. Dan belum dah lagi, iaitu tu khianat. Dah betul lah, dan mengetahui ia Allah Ta'ala akan baranian, akan perkara yang menyembunyi oleh segala hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu akan barang perkara yang menyembunyi oleh segala hati. Daripada cita-cita mengerjakan kejahatan, dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Allah Ta'ala tahu wa ma tukhfis sudur, dan Allah Ta'ala tahu. Ini ayat yang kedua. Pertama, ya'lamu kha'inatal a'yun. Yang kedua, wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala tahu akan barang, akan perkara yang tersembunyi. Tersembunyi di mana? Oleh segala hati, yang tersembunyi dalam hati kita. Mana dia yang tersembunyi itu? Daripada cita-cita mengerjakan kejahatan. Angan-angan kita, cita-cita kita nak buat, Allah tahu. Dan cita-cita mengerjakan kebajikan, hak kita nak buat kebajikan pun Allah Ta'ala tahu. Yang ni Allah, manusia tak tahu. Cita-cita hati ini tidak ada siapa tahu, melainkan Allah Ta'ala je tahu. Baik, yang ini dipanggil sir, rahsia kita. Sir ini kita saja tahu. Rahsia kita seorang saja tahu. Orang lain tak tahu, tetapi Allah Ta'ala tahu. Ini dipanggil sir. Rahsia. Dia panggil Allah Ta'ala mengetahui barang yang tersembunyi, rahsia yang tersembunyi di dalam hati. Yang ni manusia saja tahu. Allah Ta'ala saja tahu. Kita seorang diri tahu, manusia tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Itu dia panggil rahsia hati kita. Rahsia hati kita hanya kita tahu, manusia tak tahu, tetapi Allah Ta'ala tahu. Itu dia panggil sir. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazara ila mahasinil mar'ah. Ini insya-Allah sambung akan datang. Ada dua hadis lagi sebelum kita settlekan tajuk yang kedua. InsyaAllah sekali baca lagi kita boleh settlekan tajuk ni, tajuk mata, sebelum kita masuk tajuk yang kedua, telinga. Tajuk mata.
Jadi tajuk mata ni sesuailah dengan bulan Ramadan ni. InsyaAllah kita ada di bulan Ramadan ni, kita ada 2 kelas lagi, 2 kali lagi kalau panjang umur. Kita khatankan mata dan masuk bertajuk telinga. Dia mata ni dia sesuai di bulan Ramadan ni. Kenapa? Kerana antara ni dah habis ini penutup je. Penutup kita nak cerita tentang praktikal yang jaga mata di bulan Ramadan. Apa praktikal jaga mata di bulan Ramadan? Praktikalnya kita nak jaga mata di bulan Ramadan ni, kenapa? Kerana antara perkara sunat ketika kita berpuasa, banyak perkara sunat ketika kita berpuasa. Ada 20 lebih. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab, kita combinekan, lebih kurang 20 lebih perkara sunat ketika kita berpuasa. Antara perkara sunat apa dia? Selain daripada sunat meninggalkan mengumpat, itu perlukan pendetilan, jangan silap faham. Bukan tak mengumpat tu sunat. Tak mengumpat tu wajib. Kerana mengumpat tu haram. Haram mengumpat. Jadi meninggalkan mengumpat tu bukan sunat, wajib, kerana dia haram mengumpat. Cuma dalam bulan Ramadan, tekanan Allah Ta'ala dapat 2 pahala. Sesiapa yang tak mengumpat di bulan Ramadan, dia dapat pahala wajib meninggalkan mengumpat, dan dia dapat pahala sunat, 2 pahala. Baik, selain daripada meninggalkan mengumpat, selain daripada meninggalkan sunat, meninggalkan bohong, sunat meninggalkan batu api, sunat dia menjaga panca indera dia daripada melakukan dosa. Kita ulang sekali lagi, antara perkara sunat ketika berpuasa ni, apa dia? Sunat kita menjaga panca indera kita. Kalau spesifik tajuk kita, sunat menjaga mata daripada melihat perkara yang haram. Maknanya kita dapat 2 pahala di bulan Ramadan. Kita tak tengok benda haram di bulan Ramadan, dapat pahala wajib meninggalkan melihat benda haram. Maksud dia apa? Maksud dia dapat pahala wajib kerana kita tinggalkan benda haram. Kenapa tak pandan? Kerana perintah Allah Ta'ala, perintah haram. Dan sunat kita akan dapat pahala sunat. Sunat satu lagi Allah ganjarkan kepada kita sebagai tawaran Allah, supaya kita jaga pandangan kita, supaya puasa juga panca indera kita. Mata puasa, telinga puasa daripada benda haram, telinga puasa daripada mendengar benda haram, mata puasa daripada melihat benda haram, lidah puasa daripada bercakap perkara haram, tangan berpuasa daripada melakukan benda haram, kaki berpuasa daripada melangkah ke tempat yang haram. Itu nafsu sunat, dapat pahala sunnah. Itu kita bab Ramadan ni, bab puasa ni, kalau boleh kita terutamanya kita geng-geng ahli-ahli ilmu ni, kita kena fokus apa dia, teknik, strategi menjana pahala dengan siam, dengan puasa. Maka kita kena tahu apabila kita nak pahala kita, maka kita kena tahu apa topik puasa kan banyak topik dia, ada rukun, ada perkara batal, itu dipanggil benda asah dalam puasa. Ada benda aksesori puasa ni, make up puasa ni, untuk cantik rupa puasa, untuk cantik pahala puasa kita, kena tambah apa? Kena tambah perkara sunat. Kena tahu senarai perkara sunat dalam puasa, dan perkara makruh dan perkara haram. Kena tahu senarai perkara sunat, kena tahu beberapa perkara makruh, dan kena tahu beberapa perkara haram. Kenapa? Kerana inilah dia cara untuk kita lipat ganda pahala puasa kita. Bukan sekadar pahala puasa je wajib saja kita dapat. Kita jaga perkara batal puasa, kita tak buat, dapat pahala puasa kita. Dan kita jaga pahala kita, nak tambah pahala kita, nak make up, nak bagi cantik rupa pahala puasa kita, kita banyakkan melalui apa? Melalui perkara sunat. Kena tahu beberapa perkara sunat dan tata cara dia. Dan kita tak nak bagi pahala puasa kita, kena tahu perkara makruh.
Dan perkara haram paling penting. Perkara makruh kita buat dalam puasa tak ada pahala. Maksud bukan tak ada pahala puasa, tak ada pahala pekerjaan kita itu dalam bulan ketika kita puasa. Dan bahaya sekali yang kita kena tahu apa dia? Yang bahaya sekali kita kena tahu perkara yang haram dalam puasa yang boleh burn pahala puasa. Itu ada. Ada beberapa perkara, dia tak banyak, yang boleh menyebabkan hilang pahala puasa kita, tapi puasa kita sah. Ini qaul mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia ada 3 pandangan. Orang yang melakukan beberapa perkara haram ini, qaul mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa dia sah, tak perlu qada, tetapi pahalanya tidak ada. Ini rugi. Inilah yang Nabi kata, berapa ramai kita puasa tetapi yang tinggalnya adalah lapar dan dahaga. Ini kena tahu. Beberapa perkara yang boleh menyebabkan hilang pahala puasa kita, tidak ada pahala puasa, zero. Adapun makruh, perkara makruh, dia tidak ada pahala, tapi pahala keseluruhan puasa itu tidak burn, tetap ada. Cuma pahala perbuatan itu saja dia tidak ada pahala. Itu penting. Tapi kita bukan nak cerita bab puasa lah, nak cerita sebagai motivasi saja supaya kita berjaga-jaga dan ambil tahu. Terutama yang relate dengan tajuk kita pada malam ini, jaga mata. Kita nak dapat markah bonus, nak dapat pahala bonus, jaga pandangan kita untuk apa dia? Untuk dapat sunat. Bukan saja dapat wajib, tapi dapat sunat. Maka kita musim PKP ni tak tercabarlah. Kerana kita tak ada cabaran depan mata kita yang kita kena berdepan dengan cabaran untuk kita tahan nafsu kita, tak tengok benda haram. Wallahu alam. Terima kasih banyak yang join. Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam Ramadan ni, dalam bulan 5 ni. Hari ini kita akhir minggu keempat. Minggu kedua bulan 5 masih yang sama insya-Allah. Dan minggu keempat kita akan tengok, minggu keempat bulan 5 tu kalau clash dengan raya, kita akan maklum lain. Tak pasti lagi. Hari Selasa minggu keempat bulan 5 tu hari berapa bulan, nanti kita akan maklum lain. Baik, kita soalan-soalan tak ada. Okey, tadi sebab soalan tasawuf ni tak ada soalan, bukan macam fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.